Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana masih lagi diberikan nikmatan umur yang dimanfaatkan untuk perkara mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat merupakan suatu kewajipan yang amat berat. Ia laksana memperbaiki suatu yang sudah hancur binasa. Justru itu, sebelum kehidupan seseorang rosak binasa, maka sebaiknya sentiasa waspada dalam menjaga dan mengawasinya. Kerana apabila telah hancur binasa, maka amat sukarlah untuk memperbaikinya. Jadi dalam pengenalan ini dimulakan dengan perbincangan berkenaan dengan bertaubat. Bertaubat satu perkataan yang mudah kita sebut, tapi ia merupakan satu perkara yang amat sukar untuk kita laksanakan. Ia ni adalah merupakan satu kewajipan yang amat berat. Tidak mudah untuk kita, tidak semudah kita menyebut bertaubat. Tidak semudah amalan dan tidak semudah kita sebut taubat itu dengan amalan yang kita nak laksanakan. Tuntutan taubat itu. Taubat ini ibarat kita memperbaiki keadaan yang telah hancur. Benda yang telah hancur. Kehidupan kita yang telah hancur, rosak. Jadi nak perbaiki yang hancur, rosak ini bukanlah mudah. Kalau barang biasa pun, kalau kita nak perbaiki yang hancur, kereta aksiden teruk, jadi nak perbaiki, nak jadi sempurna balik kereta itu memang susah. Nak kena ketuk dia, nak kena canai dia, nak kena tengok dia punya chassis dia betul ke tak betul, nak masuk enjin dia, nak tukar enjin, memang sukar. Nak bagi dia jadi elok balik. Begitu juga dengan kehidupan manusia yang telah hancur. Jadi bila hancur itu kita kena waspada, sebab dia dah rosak. Benda yang dah rosak ni maknanya kita kena berwaspada supaya kita tidak merosakkan lagi. Barang dah rosak, kita tidak merosakkan lagi. Dan kita cuba perbaiki dan sila perbaiki, dia rosak. Dan bukan mudah untuk kita memperbaiki. Jadi maknanya barang yang rosak itu amat sukar. Itulah dia taubat. Satu kehidupan kita yang telah kita hancurkan, dan tidak semudah untuk kita sepenuh hati kita menyesal perbuatan itu. Tidak boleh dinafikan bahawa terlalu sukar untuk melakukan taubat. Sebab itulah nilai taubat itu terlalu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana syurga Allah Subhanahu wa taala juga amat tinggi nilainya. Syurga tidak dapat dicapai sekadar dengan usaha sambil lewat. Demikian juga neraka Allah Subhanahu wa taala tidak mudah dihindar selagi dosa tidak dihapuskan. Taubat nilai cukup tinggi. Orang yang boleh mencapai, boleh menyatakan pendiriannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan perbuatannya yang lalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai cukup tinggi. Nah, mengalir air mata di hadapan Allah, satu keyakinan kita kepada Allah. Yakin tak kita dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ni disebut saja Allah itu ada, tapi dia pun tak yakin adanya Allah. Jadi nak menyatakan mohon keampunan kepada Allah itu, sedangkan Allah itu dia tidak rasa kewujudan. Satu nak merasai kewujudan Allah, satu nak menyatakan seolah-olah kita bercakap dengan kawan kita, sahabat kita mohon ampun dengan ibu kita, bapa kita. Dia ada di hadapan, batang tubuh tu di depan kita.
mak saya minta maaf, mak saya minta ampun, saya buat itu, saya buat ini. Nak nyatakan di hadapan yang kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan keyakinan. Jadi mampu mengeluarkan air mata, mampu menyesal di hadapan Allah Subhanahu. Maknanya tahap keyakinan dia cukup tinggi kepada Allah Subhanahu. Tahap keyakinan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu cukup tinggi. Waktu nilai taubat itu cukup tinggi. Bukan sekadar menangis, sekadar meleleh air mata kerana orang lain semua meleleh air mata. Yang mulai menangis. Kenapa menangis? Semua menangis. Saya pun tak boleh tengok orang menangis. Semua menangis, suasana sedih, saya pun sedih. Tidak ada nilai. Jadi maknanya dia boleh nyatakan penyesalannya di hadapan Allah Subhanahu. Jadi rasakan Allah itu sentiasa ada, sentiasa hak dia, sentiasa ada di mana-mana. Ini keyakinan satu, nak dibina adalah hati. Dan dia nak berdialog, nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu ada. Ada di hadapan dia, bercakap, mengadu, menyesal sungguh-sungguh. Itulah nilai. Maknanya taubat ini nilainya cukup tinggi dan cukup mahal. Begitu juga dengan syurga. Allah nak balas syurga. Syurga bukannya boleh kita sambil level Allah nak masukkan kita dalam syurga. Jadi nilai tinggi orang yang dapat masuk syurga ini, maknanya Allah balas dengan nilai yang cukup tinggi. Terkejut saja di depan pintu syurga itu 500 tahun. Terkejut saja tengok syurga. Macam mana tak tahu indahnya syurga. Jadi sudah tentu orang yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan dia syurga. Meskipun amat sukar untuk memperbaiki keadaan diri yang sudah terjerumus ke lembah dosa yang berbagai-bagai itu, namun Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan peraturan syariat yang mampu dilakukan oleh manusia dalam usaha menyelesaikan persoalan dosa. Manusia sentiasa menerima tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Pintu taubat terus terbuka dan Allah taala menjanjikan pengampunan walaupun dosa hamba-Nya memenuhi bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak lari daripada melakukan kesalahan. Dosa sama ada banyak ataupun sikit, dia dosa manusia. Jadi Allah bersedia, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatil arduha as-samawati wal ardh. Segeralah kamu kepada keampunan Allah, dan syurga Allah itu seluas langit dan bumi. Luas. Allah nak bagi kita ini masuk syurga. Mohon saja keampunan, penuh penyesalan. Allah sedia untuk mengampunkan. Allah sedia untuk memberikan kita syurga sebab dosa dah tak ada. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana pun dosa kita. Maknanya jangan bimbang untuk kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan bahawa seorang telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Tiba-tiba terbit di hatinya rasa berdosa. Tetapi dia tidak yakin bahawa dosanya akan diampun oleh Allah Ta'ala. Dia berusaha berjumpa Tok Guru untuk mendapatkan nasihat. Tetapi sayangnya Tok Guru yang ditemuinya itu menuduh orang itu sangat kejam, sanggup melakukan pembunuhan terhadap 99 jiwa. Dia dah bunuh 99 orang ini dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Dia dah bunuh 99 orang. Banyak tu 99. Bukan 9 orang. 9 orang pun banyak. 99. Lalu menyesal. Rasa menyesal. Menyesal manusia ini kadang-kadang dia nak dapat satu penyesalan kerana satu benda. Satu benda yang menyebabkan dia kadang-kadang menyesal. Satu benda, satu perkara yang mengubah dia. Kadang degil.
Tapi ada satu perkara yang berubah. Itu dia. Mak Rempit, dia memang keras hati dia. Angkat tayar satu tu, bawa punya laju. Jangan nak yang muda, bawa kena kalau lah masuk. Tiba-tiba sekali tu dia bawa masuk lori tangki minyak. Dari tangki minyak, lori yang bawa minyak memang padat kan lori tu. Dia tak dapat patah kaki kawan yang dia bawa belakang. Kawan bawa belakang ni orang dia sayang pula. Makwa dia ke apa ke pecah kepala, buang keluar darah tu depan mata dia. Lepas tu dia nak naik motor. Kadang-kadang dengan sebab benda itu dia nyesal. Nak naik motor tak. Tengok motor pun tak mau. Tengok motor nangis. Sebelum tu hero dia. Ada sekali kadang-kadang. Jadi bunuh itu juga mungkin ada benda yang dia terdetik menyesal dia. Tapi menyesal tu adakah Allah nak ampun dosa yang banyak ini? 99 orang tidak bunuh. Berjumpa dengan seorang yang alim, seorang tok guru. Dia bagi tahu kepada tok guru ni, aku dah bunuh 99 orang. Banyak. Adakah peluang Allah menerima aku? Adakah peluang taubat aku Allah terima? Tok guru ni kata, hang kecil sungguh. 99 orang. Oh, mana Allah ni ampun dosa. 99 orang hang bunuh. Waktu tak boleh harapan lah. Tak ada dia bunuh kawan. Orang itu lantas membunuh tok guru kerana tidak puas hati cara tok guru itu menyelesaikan masalahnya. Dengan demikian jumlah mangsa pembunuhan meningkat menjadi 100 orang. Jadi penghulu itu akhirnya menemui seorang alim, mana yang lain pula dia pergi. Apabila masalahnya telah didedahkan, maka orang alim itu dengan tenang menyatakan, sesungguhnya antara kamu dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tembok pemisah yang menghalang kamu untuk bertaubat, sekalipun kamu telah membunuh 100 ribu. Jadi kamu dengan Allah tidak ada menghalang, tidak ada taubat. Tembok sekalipun kamu telah bunuh 100 orang, tak ada. Allah sedia untuk menerima taubat kamu. Menyesal sungguh ni maknanya Allah sedia menerima. Dan membersihkan dirimu dari dosa pembunuhan dan dosa-dosa yang lain sekiranya kamu bertaubat kepadanya. Jadi dia pergi satu orang lain untuk hubungi lain, dia kata, dia ceritalah apa benda yang dia nak buat. Jadi Tok Guru ni kata, antara kamu dengan Allah tidak ada tembok pemisah yang menghalang kamu untuk bertaubat. Jadi Allah sedia menerima taubat kamu sekalipun kamu telah membunuh 100 orang. Kemudian Tok Alim menasihati pembunuh itu supaya berpindah dari kampung halamannya ke suatu negeri dan daerah yang jauh. Tujuan pemindahan itu ialah supaya pembunuh itu meninggalkan kawan-kawannya, kerana seringkali terjadi sesuatu kejahatan jenayah disebabkan dorongan dari kawan. Jadi yang Tok Guru yang kedua ni nasihat, kamu berpindahlah daripada kampung halaman kamu ini, pergi ke kampung yang lain. Sebab tujuan dia ialah sebab kampung yang kamu duduk ini kelilingnya tidak membina. Jenis samsingnya, jenis jahatnya, jenis perkampungan gangster pun. Kalau duduk sini juga habis. Maknanya faktor alam sekeliling itu membentuk. Faktor sekeliling itu membentuk pribadi seseorang. Maka tak timbullah peribahasa Melayu, bapak goreng anak rintik. Maknanya apa yang bapak buat, anak timbul. Di mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi? Bapak kencing di anak kencing lagi. Itu orang Melayu. Dia dah tahu dah apa yang berlaku dalam rumah itu. Itulah dia anak dia. Itulah dia. Maknanya dia berturun. Mungkin berbeza watak antara ibu dan ayah.
Tahu apa? Cuma ego sikit bapak lah. Bapak ego sikit. Jadi dia tak selalu tak mampu salah lah. Kalau apapun berlaku, walaupun perangai pun sama dengan anak dia. Satu petang dia tidur. Dia tidur baru tengok cerita Korea. Cerita Korea dia letaklah kopi Reddit sebelah. Dia baring tu macam sandal lah dengan bantal tengok. Letih balik. Anak lari masuk rumah lari tersepak. Nak terkencing tu tersepak tak sedar, tersepak kopi Reddit ayam. Terbalik. Dia tengok anak. Hang buta. Hang tak nampak. Anak pun ambil tak kata apa. Minggu depan pula anak dia tidur situ. Tengok cerita Korea juga. Bapak pun kelang kabut. Ustaz, sampai kelang kabut nak terkunci, pergi jalan tersepak cawan anak tu. Tumpah. Anak tengok. Bapak pun tengok. Anak tak kata apa. Bapak kata yang hang duk tidur, minum, tidur letak di sini pasal apa? Tak reti minum kat dapur. Bapak juga tu. Jadi cuma kita tu lebih sikit lah sebab kita bapak. Jadi maknanya nak kata perangai itu berkong. Jadi maknanya itulah suasana sekeliling manusia itu membentuk sama ada percakapan ke perbuatan ke apa ke, itu membentuk sikap anak kita. Itu juga kawan-kawan sekeliling. Sebab itu hadis ini menyebut bahawa suruh pindah. Jangan duduk di sini. Kalau duduk di sini lagi habis. Tak boleh. Kalau adalah seorang yang mengidap dadak di kampung kita tu, dia di kampung, dia kawan dia. Tu seorang ni kena tangkap, pergi pusat Seriti. Habis pusat Seriti, buat diploma dekat ni Batu Kurau, masuk Batu Kurau. Balik kampung jumpa kawan-kawan lama. Habis kena tangkap lagi. Masuk dekat mana? Sungai Siput ada, Sungai Siput ijazah. Buat ijazah kita pun tahu Sungai masuk pusat Seriti. Lepas tu buat PhD dekat Jeli. Jadi bila balik dia punya tempat, dia akan berjumpa kawan-kawan dia. Jumpa kawan-kawan dia semua memang payah, susah. Dia kena duduk asing, jauh daripada orang tak kenal dia, dihantar kat Johor mana apa semua kan. Bagi orang tak kenal, orang tak cari dia. Kat sini dia balik orang cari dia. Weh mat. Tak mau. Bandar baru. Aku tu lupa alahan. Orang ini habis. Kawan-kawan. Pengaruh kawan-kawan. Jadi itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa rakan tarik itu ibarat sepasang kasut. Itu Sayyidina Ali kata. Jika anda ingin mengetahui rupa bentuk dan ukuran kasut sebelah kanan, maka perhatilah kasut yang satu lagi, iaitu kasut sebelah kiri. Sayyidina Ali kata kawan ibarat kasut. Ini membawa maksud bahawa manusia sering mencari keserasian dalam berkawan. Jika mereka tidak memiliki persamaan sikap dan pandangan, pasti mereka tidak berkawan. Jadi kita tengok anak kita kawan siapa? Anak aku bagus, kita tengok kawan. Kawan apa? Depan kita lah tu, tengok kawan dia. Kalau kawan dia macam tu, anak kita pun sama. Sebab dia akan mencari persamaan, keserasian. Dia boleh berkawan, dia boleh bersembang dengan orang. Ini sudah boleh masuk. Maknanya samalah dia. Tengok kawan dia, bagus, kaya bagus, cakap bagus. Di mana? Di perusahaan kecil. Perusahaan. Tengok anak tu kawan dengan dia ni. Maknanya kita tahulah anak kita. Dia akan cari, kawan ni dia akan cari kepersamaan, apa semua dia akan cari. Sebab itu kalau budak-budak ni dia main asrama, dia jumpa kawan-kawan, dia boleh jumpa. Dia ni tiun macam mana. Hari sekali dalam sebulan dia ada kawan.
Sebab dia jumpa bersamaan. Ini dia masuk tak masuk. Dia kawan tak masuk. Dia masuk. Dia ni masuk. Dia masuk. Malah ni main. Dia ajak, dia belanja, dia apa semua. Jumpa. Sekali kancing. Kancing sebab dia ada bersamaan. Dia jumpa bersamaan. Ya. Jadi Syekh Ali kata macam tu. Kalau kawan ni ibarat kasut sebelah kanan dan sebelah kiri. Nak tahu yang kiri macam mana, tengok kanan. Sama, memang sama lah. Mana ada orang kaki lain-lain. Memang sama lah. Jadi Tok Alim mengarahkan pindah agar pembunuh yang ingin bertaubat itu merubah cara hidup, merubah cara memilih kawan, dari berkawan dengan orang-orang jahil dan fasik kepada hidup mendampingi orang yang berilmu dan saleh sesuai dengan hasratnya untuk bertaubat, membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya. Jadi maknanya tujuan dia itu supaya jauhkan diri daripada kawan-kawan dia yang jahil dan fasik. Kalau kawan orang yang fasik, akhirnya akan jadi fasik. Kawan yang jahil, dia pun akan turun jahil, tak boleh, tak apa semua. Dia kawan orang yang lagol lah dia. Jadi kalau kawan dengan orang yang soleh, insya-Allah dia akan ikut. Dia akan ikut. Dia mesti pergi jauh meninggalkan keseronokan lakukan maksiat dan dosa bersama rakan-rakan kepada suatu kehidupan baru, berjinak-jinak dengan ahli agama dengan harapan dapat menimba ilmu darinya untuk membebaskan diri dari kejahilan. Sesungguhnya kejahilan adalah satu daripada punca manusia ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau berkawan dengan orang jahil, maka dia akan terus jahil. Sebab itu kalau orang tu jenis tak mengaji, anak dia, keturunan dia pun jenis tak mengaji, payah dapat satu, payahlah, kecuali dia keluar, dia dapat di luar. Mana dia balik? Ya. Kan dulu kisah-kisah dulu, kan dulu kita ni mengaji United Kingdom, Australia, jauh-jauh kan. Dan kemudian kegiatan dakwah di sana tu kuat. Pergi dengan pakai skirt, pakai apa semua. Ibu bapa ni memang budaya macam orang putih. Dalam rumah tu ada cerita kisah tu, dalam rumah tu ada bar kecil. Arab punya tempat bar. Memang aurat tu tak tutup, minum arak, semayang pun tidak. Anak pergi mengaji luar negeri. Dia pun tunggu dah habis dah. Dulu bukan senang macam nak balik macam hari ni. Sekali dah habis 4 tahun macam baru balik. Kau tengok saya anak dia tak jumpa, anak dia mana tak jumpa, anak dia mana tu cokok depan. Mak. Silap orang mak. Tengok pelumbung pun semua. Terkejut dia. Awak jadi macam ni? Terpengaruh dengan apa macam ni? Balik. Dakwah itu masuk dalam rumah dia. Dakwah itu masuk dalam rumah. Kalau nak duduk dekat rumah dia tak dapat, tapi dia duduk di luar dia dapat. Orang luar nak nasihat dia tak boleh, tapi Allah mendatangkan anak dia masuk dalam rumah. Sembahyang itu marah, minum marah, apa semua. Dia bergaduh dah apa semua, mak bapak apa semua sekali. Anak diteruskan juga. Buat orang kata sembahyang malam depan bilik mak dia, ayah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mak dia pun dengar air sekali. Sedar. Tersedar. Jadi mulalah pakai tudung. Tapi pakai tudung cara alanun tu kan, macam ikat sekar tu, calanun tu. Tak apalah. Mula tu dia boleh pakai tu dulu. Pakai tu dulu. Lama-lama pelan dia pakai tudung. Kan? Jadi dia dapat daripada luar. Sebab pengaruh kawan dia. Kalau nak duduk kat rumah dengan mak dia, kalau orang yang jenis tak mengaji, keturunan dia pun payah kalau duduk dengan dia. Jenis tak semayang tu sampailah anak-anak dia pun semua susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mo juta ria. Kan dulu mo juta ria. Itu waktu maghrib. Orang tengah asal. Dia mo juta ria waktu tu. Juta. Allahu Akbar. Dia dulu. Sebab kita pernah semayang rumah orang jenis tu. Jadi kita nak semayang dia, anak-anak dia depan TV, mau juta dia. Allah, waktu semayang, duduk dia kalau, tak kena. Sampai pukul 8 lebih, habis lah. Mau juta dia tu, barulah kelang kabut nak mandi, nak apa semua, tak tahu lah semayang, tak semayang kan. Jadi daripada mana ayah dia, mak dia macam tu, anak-anak pun semua macam tu. Sebab itu Nabi sebut, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban wala takun khamisan, pertali. Jadilah orang alim, tak boleh jadi orang alim,
Jadi orang belajar, tak boleh jadi orang belajar, jadi orang mendengar, sarang telinga dengar. Tak jadi orang mendengar, jadi orang yang kasih. Kasih kepada ilmu. Tak boleh datang cinta kepada ilmu, sayang tok guru, sarang majlis ilmu, bagi duit, apa nak buat apa, tak apalah saya tak boleh datang, dereba kapal terbang. Mana nak dalam mengaji, sana kan. Dereba lori, dereba apa semua shift sana kerja tak ada nak main, tapi sayang majlis ilmu. Sayang kepada tok guru, sayang kepada cinta kepada ilmu. Yang itu last sekali. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Kelima ni nak jadi orang alim tidak, jadi orang mendengar, belajar tidak, mendengar tidak, kasih pun tidak, benci tok guru, benci pengajian ilmu. Kalau boleh pengajian ilmu tu jangan ada ramai sangat orang mengaji ni bersiapa. Dia susah hati orang mengaji ramai. Ramai orang mengaji, ramai daripada mana? Susah hati. Mula bagi susah lagi, buang tok guru. Tak ada. Tak boleh mengaji tajwid ya. Ada satu masjid dulu, tahun bila tak tahu lah, 10 15 tahun dulu lah. Jalan lama singgah satu masjid. Ya. Semua pengajian di macam mana ditawakufkan macam itulah. Kecuali mengaji tajwid. Mengaji tajwid boleh. Mengaji lain semua ditangguhkan. Kecuali mengaji tajwid. Ada masalah di masjid ni. Tajwid je boleh. Sebab tak kena dia betul-betul bacaan itu pun tak betul-betul. Ngaji tajwid pun tak main. Dia bagi mengaji tajwid pun tak main. Sebab dia pun tak boleh mengaji. Iqra 3. Iqra 3 dia untuk guru tak mau. Dia dulu tak boleh mengaji, lepas tu masuk kelas kan ada Iqra mudah dia tengok tok guru ni lepas Iqra mentang. Dengan tok guru ni pun reject. Mengaji Iqra 3 itu pun bukan main lagi. Jadi pengurusi surau. Jadi fatah ni jangan jadi orang kelima. Kasih pun tidak, binasa. Binasa ni diri dia binasa, dia ambil ilmu pun tak ada, anak dia pun tak mengaji, cucu dia pun tak mengaji, habis keturunan dia. Sebab tu depa tu boleh duduk sekali. Boleh sekali. Boleh jadi karaoke, boleh menari, boleh apa semua boleh. Satu keluarga. Malam ni nak pergi mana? Kita pergi karaoke. Satu keluarga tu boleh pergi. Sebab sekolah. Sebab tu dipanggil pusat karaoke keluarga. Sebab memang satu kalau jenis kepala bapak dia macam tu, anak-anak pun semua jenis macam tu. Dia boleh bawa satu keluarga family dia. Tak payah kita pergi sana, kita kubur dalam rumah tu. Dan ni trend pula ada kenduri kahwin pula jenis macam tu. Jenis apa? Nyanyi. Tok Wan nyanyi lah. Tok Wan gigi tak ada. Boleh sedap juga. Dia buat ekor lebih sikit sedap lah. Tarik lebih sikit, dia ingat boleh tarik lebih sebentar mati dengan nyanyi. Dengan Tok Wan dia, dengan cucu-cucu dia lebih sikit. Tu ya. Maknanya sebab suasana itu. Sebab itu hadis ini kisahnya Tok Alim ni minta keluar, jangan duduk dalam kampung itu. Oleh kerana di antara dosa itu ada yang berpunca dari rakan pergaulan. Oleh itu soal mencari sahabat atau rakan menjadi satu dari agenda utama dalam hidup seseorang. Sebab itu Islam menggariskan berbagai cara bagi menentukan siapa sahabat yang bakal kita gauli. Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap orang yang beriman itu sentiasa berada dalam jemaah muslimin. Ini cara kita nak cari kawan yang baik, berada dalam kelompok Islam. Kelompok Islam, main kumpulan mana? Ni masjid. Orang yang main surau, orang yang mengaji, orang yang duduk dalam komiti agama. Ada orang kata persatuan khairat, kuasaan kebajikan Islam, duduk dalam komiti ni semua apa benda-benda baik.